我们低头祷告，mari kita berdoa。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美，我们谢谢你的带领、祝福、保守，我们也谢谢你，你正在享受我们的敬拜赞美。主，在这个时刻，我们也是预备好我们的心，要思想你的话语。我们恳求圣灵膏抹我们每个人。当我们听你的话语，我们能够明白遵行你的话。谢谢主，谢谢你。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。Ya, 大家请坐。Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 主内的弟兄姐妹们，大家平安。Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul merayakan Minggu Palem. 感谢主，今天早上我们可以积极在一起来庆祝冬至节。Ya, pagi hari ini dan sore nanti kita akan bersama-sama merenungkan tema yang sama tetapi isi firman Tuhan yang berbeda. 今天早上和下午我们将探讨一样的主题，但是内容是不一样的。Ya, pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes. Nanti sore kita akan membahas dari kitab Zakaria. 今天早上我们将学习从约翰福音，而下午我们的经文是起自于撒迦利亚书。 Tema kita pada pagi hari ini adalah Hosanna, the King has come. 我们今天早上的主题是和善啊，王已降临。 Mari kita melihat di dalam Alkitab kita Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. 我们来翻开我们的圣经，在约翰福音12章12到16节。 Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. 第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“和善啊，奉主名来的以色列王是应当称颂的。”耶稣得了一个驴驹，就骑上，如经上所记的说：“西安的民啊，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。”这些是门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了。 Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat akan sebuah kesaksian tentang seorang atlet bulu tangkis yang terkenal bernama Rudy Hartono. 弟兄姐妹，我想起了一个故事，就是关于在羽毛界的一个传奇人物，就是 Rudy Hartono。 Ketika dia menjuarai All England beberapa kali. 当他好几次赢得了全英国公开赛的冠军之后， Setiap kali dia pulang ke Indonesia, 每一次他回到印尼之后， dia disambut luar biasa. 他受到了很热烈的欢迎， Bahkan dianggap bagai pahlawan. 甚至他们看待他为英雄。 Orang-orang begitu bangga, orang-orang begitu bersorak-sorai. 人们为他骄傲，人们热烈的欢迎他， Memuji dia dengan sangat tinggi. 给予他很高的一个称赞。 Tetapi suatu waktu, 但是有一次呢， ketika dia gagal membawa pulang gelar All England, 当他未能带回这个全英国的
冠军之后， suasananya menjadi berbeda. 气氛就变成不同了， Tidak ada lagi sambutan sama sekali. 不再有同样的迎接， Tidak ada lagi sorak-sorai yang selama ini dia rasakan. 不再有一直以来他所感受到的那种热烈的欢迎。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pengalaman ini mengingatkan kita akan sebuah kenyataan yang pahit. 这个经历提醒我们一个很残酷的现实： Hati manusia begitu mudah berubah. 人的心是很善变的。 Selama seseorang membuat kita senang, kita dengan mudah memuji dia. 如果一个人让我们觉得高兴，我们就很容易称赞他。 Selama seseorang memenuhi harapan kita, kita menyambut dia. 只要一个人能满足我们的期待，那么我们就欢迎他。 Tetapi jika seseorang tidak lagi sesuai dengan keinginan kita, 但是当他们不再符合我们的期望， kita dengan mudah berubah cepat. 我们的心就变得如此的快。 Hal inilah yang dirasakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. 而这样的事起步也发生在主耶稣基督身上 Saat 吗？ dia masuk ke Yerusalem, 当耶稣进入耶路撒冷的时 orang-orang 候， banyak menyambut dia dengan daun palem dan berseru Hosana. 众人拿着棕树枝迎接他，高喊和沙那。 Tetapi beberapa hari kemudian, 但是没过多久呢， dari mulut orang yang sama berseru Hosana, berseru salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. 从同样的人的口中，现在喊着钉他十字架，钉他十字架，钉他十字架。 Mengapa orang banyak yang semula memuji dan mengeluh-elukan Tuhan Yesus Hosana dan akhirnya berseru salibkan dia? 为什么这些人一开始高喊和撒那，现在却喊着要钉他十字架呢？ Karena mereka menginginkan Yesus adalah raja yang sesuai dengan keinginan mereka. 因为他们希望耶稣是符合他们心意的王， Bukan raja yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. 而不是符合上帝旨意的王。 Ketika hari ini kita merenungkan tema Hosanna, the King has come. 当今天我们思想这个主题和刹那君王已降临， Sesungguhnya raja itu sudah datang. 其实那位君王已经来了， Tetapi ia datang bukan sekedar untuk memenuhi harapan duniawi ini. 但是他来不是为了要满足我们属世的希望， Dia datang untuk menyelamatkan kita. 而是为了要拯救我们， Menjadi raja memerintah hidup kita. 做一个君王统治掌管我们的生 Dan 命， membawa kita kepada keselamatan yang sejati. 并且带领我们进入真正的救恩。 Inilah tujuan kita merayakan Minggu Palem. 这就是我们庆祝中之节的目的。 Mari kita akan belajar ada 3 kebenaran firman Tuhan. 让我们一起来学习3个真理。 Yang pertama, 第一个真理， Yesus datang sebagai raja yang dijanjikan Allah. 耶稣来作为上帝所应许的君王， Dan pada waktu itu adalah masa menjelang perayaan Paskah. 而当时是逾越节的期间。 Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab sesungguhnya perjanjian lama juga ada perayaan Paskah. 其实，在圣经里面，在旧约里也有庆祝逾越节， Merayakan mereka dilepaskan daripada perbudakan di Mesir. 庆祝他们从埃及的奴役 Ya, 可以走出来。 Banyak orang datang dari berbagai daerah. 很多人从各个的地方到了耶路撒冷。 Dan ketika mereka mendengar Tuhan Yesus pun masuk ke Yerusalem, 当他们听到耶稣也往耶路撒冷去， orang banyak begitu antusias. 很多人很兴奋。 Numpang tanya, 请问 apa yang membuat orang banyak itu begitu antusias? 是什么使这些人那么兴奋、那么热情呢？ Karena mereka pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus mengajar penuh kuasa. 因为他们曾经听过耶稣带着权柄教导人， Berbeda dengan pengajar-pengajar waktu itu. 和当时的教师有不同。 Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat-mujizat menyembuhkan orang sakit.
耶稣也行了很多的神迹，医治了很多的人。 Tuhan Yesus juga punya kuasa mengusir setan-setan. 主耶稣也有能力可以赶鬼。 Dan yang lebih luar biasa lagi, beberapa hari yang lalu Tuhan Yesus baru saja membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. 更奇妙的是，耶稣才叫拉撒路从死里复活。 Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan mengapa orang banyak waktu itu mendengar Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, mereka begitu bersuka cita. 现在你们已经能够想象，为何当时众人听到耶稣要往耶路撒冷，感到那么的兴奋？ Mereka membawa daun palem dan berseru Hosana, Hosana. 他们拿着棕树枝高喊和撒那。 Hosana artinya apa? 和撒那意味着什么 Hosana 呢？ artinya selamatkanlah kami. 和撒那意味着求你现在拯救我们， Atau dengan kata lain, ya Tuhan selamatkanlah kami, berilah kami keselamatan. 换句话说，主啊，求你拯救我们，赐给我们救恩。 Jadi Hosana ini bukan seruan puji-pujian. 所以和撒那不只是一个称赞的呼喊， Hosana ada seruan permohonan akan sebuah kebutuhan. 而和撒那是一个需求的呼喊， Hosana ada sebuah seruan orang yang butuh pertolongan. 是一个需要被拯救的人的呼喊。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Di dalam dunia ini 在这个世界上， banyak orang kalau belum butuh dia tidak akan minta tolong sama orang. 有很多人如果不需要，他们不会向其他人求救。 Tetapi ketika dia merasa butuh baru dia minta tolong. 但是如果他感到需要，他就求救于他人。 Ada seseorang yang sudah bertahun-tahun hidup mandiri. 有一个人呢，多年来他一直活得非常的独立。 Dia mengatakan saya tidak butuh orang lain dan saya tidak butuh Tuhan. 他说：“我不需要他人，也不需要上帝， Saya bisa kerja sendiri. 我能自己工作， Saya bisa cari uang. 我能赚钱， Saya bisa atur hidup saya sendiri. 我能安排我自己的生活。 Tetapi suatu hari 但是有一天呢， anaknya masuk ICU. 他的孩子进那个加护病房了， Dia mencari dokter yang terbaik. 他寻找最好的医生， Dan dokter yang terbaik berkata, 而那位医生说 kami akan berusaha semampu kami. 我们会尽力而为的， Tetapi kami tidak berani menjaminnya. 但是我们无法保证什么。 Ketika dia mendengar dokter terbaik mengatakan kalimat demikian. 当他听到最好的医生说出这句话， Pada saat itulah untuk pertama kali dia berseru, Tuhan kalau engkau ada, tolonglah anakku. 他生平第一次说：“上帝啊，如果你存在的话，求你救救我的孩子。 Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kondisi ini. ”弟兄姐妹，你能够想象那个情况吗？ Kalau penderitaan terjadi terhadap diri kita, mungkin kita masih bisa mengatasinya. 如果苦难临到我们自己的身上，可能我们还能够解决。 Tetapi kalau penderitaan itu akan dialami oleh orang atau anak yang paling kita kasihi, kita tidak mungkin mudah untuk menghadapinya. 但是当苦难临到我们所爱的子女的时候，可能我们不那么的容易去面对了。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， sesungguhnya sejak awal Tuhan juga ingin kita mengetahui janganlah mengandalkan diri sendiri. 其实从头上帝已经告诉我们，不要依靠自己。 Semula kita berpikir bahwa hidup manusia kebutuhan yang terbesar adalah uang, kesehatan, pekerjaan, rumah, dan masa depan anak-anak. 一开始我们认为我们最大的需要是金钱、健康、工作、房子或者孩子的未来。 Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, ini semuanya bersifat sementara. 但是如果我们仔细看的话，这些都是短暂的。 Sesungguhnya kebutuhan terbesar manusia bukanlah hidup di dalam dunia ini. 其实人类最大的需求不是属这个世界上的， Tetapi kebutuhan yang sesungguhnya adalah keselamatan di dalam kekekalan.
而我们最大的需要是在永恒里面的 Oleh 救 sebab 恩， itulah kita butuh juru selamat. 所以我们需要救主， Kita butuh raja di atas segala raja memimpin hidup kita. 我们需要万王之王来带领我们的生 Kita 命， butuh Yesus Kristus. 我们需要耶稣基督。 Saudara-saudari yang terkasih, sebuah kabar baik diberitakan kepada kita. 亲爱的弟兄姐妹，今天有一个好消息要告诉我们， Raja itu telah benar-benar datang. 那位君王真的已经来了。 Firman Tuhan memberitahu kepada kita. 上帝的话语告诉我 Yesus 们， menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. 耶稣得了一个驴驹，就骑上，如经上所记的说：“西安的民啊，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。” Ini merupakan sebuah nubuatan Zakaria Zakaria 9 ayat 9. 这是在撒迦利亚书9章9节的一个预言。 Artinya raja yang telah datang itu merupakan nubuatan jauh-jauh hari. 意思说，那位来的君王已经早早有预言了。 Yesus bukan raja dadakan. 耶稣不是一个临时的王， Yesus bukan pemimpin hasil pilihan manusia. 他也不是人造或者人选的王。 Yesus adalah raja yang sudah dijanjikan Allah sejak kekekalan. 耶稣是上帝早先已经为我们预备的君 Dan 王， dia datang tepat pada waktu sesuai dengan apa yang Allah firmankan. 他按时照着上帝的旨意已经来到世上。 Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan renungan tentang Zakaria 9 ayat 9, ya silakan hadir nanti sore. 如果你们要听关于撒迦利亚书9章9节，千万不要错过下午的崇拜。 Ada seorang teolog terkenal bernama Herman Bavinck. 有一个很有名的神学家，就是 Herman Bavinck。 Dia mengatakan kitab suci bukanlah catatan tentang usaha manusia mencari Allah. 他说，圣经呢不是人类寻求上帝的记录， Melainkan catatan tentang Allah yang mencari dan menjumpai manusia. 而是上帝寻找并遇见人的记录。 Ini sebuah pemahaman yang patut kita ketahui. 这是我们必须知道的一个原则。 Firman Tuhan memberitahu kepada kita dari perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Raja telah datang. 上帝的话语，无论从旧约或者新约，告诉我们君王已经来了。 Dan dia adalah Raja yang kekal untuk kita. 对于我们来说，他是那位永恒的王。 Di dalam dunia ini banyak raja-raja palsu. 在这个世界上，很多虚假的王， Banyak orang menganggap uang sebagai raja. 很多人看待金钱为王， Ada yang menganggap jabatannya sebagai raja. 有的人看待地位为他们 Ada 的 yang 王， menganggap relasinya sebagai raja. 有的人看待关系为他们 Ada 的 yang 王， menganggap popularitasnya sebagai raja. 有的人看待名气为他们的王， Bahkan ada yang menganggap egonya sebagai raja. 甚至有些人看待自己的自我就是 Tetapi 王。 firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita ada seorang raja yang sejati. 但是今天上帝的话语告诉我们，有一位真正的王， Dia adalah Yesus Kristus. 他就是耶稣基 Dia 督。 datang bukan untuk menghancurkan orang berdosa. 他来到世上不是要毁灭人类， Dia datang untuk menyelamatkan mereka yang datang kepadanya. 而是为了要拯救那些来到他面前的人。 Oleh sebab itu hari ini kita tidak bertanya apakah Tuhan Yesus pernah datang. 所以今天我们不是要问耶稣曾经来过吗？ Tetapi pertanyaan kita adalah apakah saya sungguh-sungguh sadar bahwa saya membutuhkan dia. 但是我们的问题是，我是否真正的意识到我需要他呢？ Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak sakit, dia tidak akan butuh dokter. 亲爱的弟兄姐妹，如果一个人没有生病的话，他就不需要医 Kalau 生。 seseorang tidak menyadari dirinya orang berdosa, dia tidak butuh Tuhan Yesus. 如果一个人不觉得他自己是罪人，那么他
他就会觉得他不需 Sekarang 要 Bapak 耶 Ibu 稣基督。 Saudara tanya diri sendiri. 现在你们问看你们自己， Apakah saya orang benar atau orang berdosa? 我是义人或者是罪人呢？ Kalau saya adalah orang yang berdosa, 如果我是一个罪人， saya butuh raja yang telah datang itu. 那么我就需要那位已经来的那位君王， Dan raja itu adalah Yesus Kristus. 而那位君王就是耶稣基督。 Ini poin pertama. 这就是第一个真理。 Poin yang kedua, 第二个真理， Yesus datang bukan sesuai keinginan manusia, tetapi sesuai rencana Allah. 耶稣来不是按着人的心意，而是按着上帝的旨意。 Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. 这是我们需要了解的非常重要的一点。 Banyak orang menyambut Yesus sebagai raja, tetapi sayangnya banyak dari mereka punya pengertian yang salah tentang Yesus. 很多人迎接耶稣为王，但是很遗憾的，他们认识的耶稣是错误的耶稣。 Sama seperti orang banyak yang berseru Hosana, Hosana waktu itu. 就好像当时那些众人喊着和撒那一样， Mereka menyambut raja, 他们迎接王， tetapi bukan raja yang sesuai dengan kehendak Allah. 但是不是按照上帝旨意的王， Tetapi raja yang sesuai dengan pemikiran mereka. 但是照着他们心意的王， Raja yang membebaskan mereka daripada politik kekuasaan Roma. 是会将他们从罗马帝国的统治中 Yang 解放出来的 yang 王， membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. 会解放他们从罗马帝国的统治里。 Di dalam pikiran mereka, 在他们的思想当 kalau 中， Yesus adalah raja, hidup kami pasti lebih nyaman. 如果耶稣是君王的话，他们的生活肯定会更舒适。 Kalau Yesus adalah raja, 如果耶稣是君王， masalah kami selesai. 我们的问题就会解决 Kalau 了。 Yesus adalah raja, 如果耶稣做王， maka musuh kami akan ditaklukkan. 那么我们的敌人就会被打败。 Tetapi sayang sekali, 但是很可惜， Yesus raja bukan seperti apa yang mereka inginkan. 耶稣的确是王，但是不是按照他们心意的王。 Yesus datang bukan untuk mengalahkan pemerintah dunia ini. 耶稣来到世上，不是为了要击败这个世界上的统治。 Yesus datang untuk mengalahkan kekuasaan yang melampaui pemerintah dunia ini. 耶稣来是为了击败比这个世界上更大的仇敌， Yang manusia tidak sanggup untuk mengalahkannya. 是人类无法打败的。 Yesus datang mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. 他来是为了要击败更大的仇敌， Mengalahkan dosa, 就是要击败罪恶、 mengalahkan maut, 死亡， dan mengalahkan iblis. 还有击败魔鬼。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， orang banyak ingin pembebasan secara lahiriah. 众人想要肉体上的解放， Tetapi yang Allah tawarkan adalah pembebasan rohani yang bersifat kekal adanya. 但是上帝要给我们的是属灵的解放，就是永恒的解放。 Oleh sebab itulah mengapa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem bukan dengan kuda, 所以呢，耶稣进入耶路撒冷不是骑着战马， tetapi dia menunggang keledai. 而是骑着驴驹。 Kuda itu sebuah lambang peperangan. 马是一个战争的象征， Kuda melambangkan kekuatan militer, 马也象征着军事的力量， sedangkan keledai melambangkan kerendahan hati dan damai. 而驴呢，却象征着谦卑和和平。 Seakan-akan Tuhan Yesus hendak memberitahu kepada kita, 就好像耶稣要向我们宣告， ketika dia naik keledai masuk ke Yerusalem, 当他骑着驴进入耶路撒冷的时 hendak 候， menyatakan kepada kita, 他正在告诉我们， aku memang raja, 我确实是王， tetapi aku datang bukan untuk menumpahkan darah orang-orang lain. 但是我来不是为了要流别人的血， Aku adalah raja yang menumpahkan darahku sendiri untuk orang-orang lain. 我来是为了流我自己的血。 Ini sesuatu hal yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. 这是一个非常美好的事。 Yesus adalah raja yang telah datang.
耶稣是已经来的君王， bukan untuk menumpahkan darah orang-orang lain. 不是为了要洒下别人的血。 Yesus adalah raja 耶稣是王， yang menumpahkan darahnya sendiri 他流了他自己的血， untuk orang-orang lain. 为了其他人。 Ini sesuatu hal yang indah. 这是一项非常美好的事。 Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani. 耶稣来到世上，不是为了要被 Dia 服侍， datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi orang banyak. 他来是为了要服侍，并且将生命给了众人。 Ada seorang anak kecil yang sedang sakit. 有一位正在生病的小孩子， Ya, oleh karena kondisinya yang sakit, dia butuh operasi. 因为他的病情，他需要做一个手术， Sehingga dia dibawa ke dokter untuk operasi. 所以他的父母亲把他带到医生进行手术。 Ketika dia masuk ke ruang operasi 当他进入手术室的 dan 时候， melihat dokter yang ada dan alat-alat medis yang ada, 当他看到医生们还有医疗的那些机器， anak kecil itu menangis 那个孩子就哭泣了， dan berkata, 并且说 "Mama, tolong saya. 妈妈，你救救我， Jangan biarkan dokter itu menyakiti saya." 不要让那位医生伤害我。 Bapak, Ibu, Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， anak kecil itu tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan dokter bukan menyakiti dirinya, 那个孩子不明白医生所做的不是要伤害他， tetapi untuk menyelamatkan dirinya. 但是为了要拯救他。 Bapak, Ibu, Saudara, tahukah 弟兄姐妹，你们知道吗 di？ antara kita juga banyak sama seperti anak kecil ini. 我们当中也有很多人像这位小孩子， Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, 当上帝没有应允我们的祷 mungkin 告， kita juga berseru dan mengeluh kepada Tuhan. 可能我们会向上帝抱怨。 Ketika Tuhan menutup pintu yang kita ingin buka, 当上帝关上了我们想要开的门， kita juga mungkin mengeluh kepada Tuhan. 我们可能也向上帝抱怨。 Ketika Tuhan membiarkan proses yang berat di dalam kehidupan kita, 当上帝容许艰难的过程发生在我们的生命， kita mudah sekali berkata, "Tuhan, mengapa ini terjadi?" 我们很容易的就会说：“主啊，为什么这样的事情会发生？” Sesungguhnya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, lebih kekal di dalam kehidupan kita. 可能上帝正在做一件比我们所求的更深刻、更有永恒价值的事。 Bapak, Ibu, Saudara, kita seringkali mengharapkan Tuhan cepat-cepat menyelesaikan masalah kita. 弟兄姐妹，我们很多时候希望上帝快快的解决我们的 Kita 问题， mengharapkan Tuhan senantiasa memberikan hidupku penuh nyaman. 我们渴望上帝赐予我们舒适的生活， Tuhan menyingkirkan semua kesulitanku. 上帝挪去我们所有的烦恼。 Tetapi sesungguhnya apa yang Tuhan lakukan? 但是其实上帝做了什么呢？ Sesungguhnya dia terlebih dahulu menyelamatkan hati kita. 其实他首先想要拯救我们的心 Dia，menaklukkan dosa kita. 并且征服我们的罪， Dia membentuk karakter kita. 塑造我们的品格， Dan membawa kita untuk serupa dengan dia. 并带领我们，使我们越来越像基督。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， Tuhan kadangkala tidak memberi apa yang kita butuhkan. 有时候上帝不给我们想要的， Karena dia tahu apa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita. 因为他知道我们在生活里真正所需要的是什么。 John Stott, seorang teolog terkenal, mengatakan, 一个有名的神学家 John Stott 曾经说过， salib adalah tahta di mana raja dunia memerintah. 十字架是世界君王掌权的宝座。 Di sana ia menaklukkan musuh-musuhnya dengan cara yang paling luar biasa. 在那里，他用最不可思议的方法征服了他的仇敌， Dengan mengasihi mereka sampai mati. 就是爱他们直到死为止。 Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Inilah yang dilakukan oleh Raja segala Raja Tuhan kita.
这就是我们的主耶稣万王之王所做的。 menyatakan kasihnya kepada engkau dan saya sampai dia mati di atas kayu salib. 他向我们显示他的爱，直到死在十字架上。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， ketika hari ini kita memperingati Minggu Palem, 当我们今天庆祝棕枝节的时候， kita diingatkan 我们再次被提醒， Yesus adalah Raja yang telah datang dan telah mati bagi umatnya. 耶稣是已经来的君王，他也已经为他的子民受死。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， marilah dengan iman yang benar kita berkata, 我们带着正确的信心说： Tuhan engkaulah Raja. 主啊，你就是王， Biarlah kehendakmu yang terjadi memimpin kehidupanku. 但愿你的旨意成全，带领我的生命。 Ini adalah iman yang sejati. 这就是真正的信心， Ini adalah iman yang benar. 这就是正确的信 Kalau 心。 kita percaya Yesus adalah Raja di atas segala raja, 如果我们相信耶稣是万王之王， biarkanlah Raja segala raja itu memimpin kehidupan kita. 就让那位万王之王带领我们的生命。 Sebelum Anda berkata-kata, 在你说话之前， sebelum Anda melakukan sesuatu, 当你做一件事之 sebelum 前， Anda merencanakan sesuatu, 当你计划一件事之前， serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. 把这一切交托在上帝的手中， Izinkan Dia menuntun dan memimpin seluruh kehidupan kita. 引起他带领你生命。 Itu artinya engkau membiarkan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupanmu. 这代表你允许上帝在你的生命中做王。 Poin yang terakhir, 最后一点， Yesus datang untuk menyelamatkan dan karyanya baru dimengerti sesudah salib dan kebangkitan. 耶稣来是为了拯救，而他的作为只有在他十字架已复活之后才被明白。 Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal yang indah perlu kita ketahui. 这是一件我们必须明白的事。 Ayat 16 memberitahu kepada kita. 第16节告诉我们说， Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. 这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指责他说的，并且众人果然像他这样行了。 Ayat ini sangat jujur dan sangat menghibur setiap kita. 这段经文非常的诚实，也非常的安慰我们每个人。 Alkitab secara jujur memberitahu kepada kita rahasia rasul-rasul sewaktu mengikut dan berjalan bersama Tuhan Yesus. 圣经诚实的告诉我们一些门徒们的秘密，当他们跟随耶稣的时候， Mereka mendengar banyak pengajaran Tuhan Yesus. 他们听了很多耶稣的教 Mereka 导， melihat banyak mujizat Tuhan Yesus. 他们也目睹了很多耶稣所行的神迹， Tetapi mereka tidak mengerti. 但是他们不明白。 Tapi setelah Tuhan Yesus dimuliakan, 但是当耶稣得了荣耀之 setelah 后， Tuhan Yesus mati dan bangkit, 当他被钉十字架后复活之后， barulah rasul-rasul itu mengerti. 他的门徒们才开始明白， Apa artinya bagi kita? 这对于我们来说有什么意义呢？ Bapak Ibu Saudara, sewaktu Anda baca Alkitab, 弟兄姐妹，当你们读圣经的时候， mungkin Anda juga sama seperti rasul ini. 可能你也好像这些门徒们， Anda rajin baca Alkitab. 你们很努力的去读圣经， Tetapi banyak yang tidak Anda mengerti. 但很多事情你们始终不明白， Anda tidak perlu kecewa. 你们不必要失望， Karena rasul-rasul yang mendengar langsung dari Tuhan Yesus pun bisa tidak mengerti. 甚至那些直接从耶稣口中听的门徒们也能够不明白。 Tetapi seiring berjalannya waktu, 但随着时间的流失， mata rohani mereka disingkapkan.
他们属灵的眼睛被揭开， mengingatkan akan firman Tuhan yang pernah mereka dengar. 提醒他们关于他们听过的上帝的话 Hal 语。 ini memberitahu kepada kita, 这件事告诉我们， setiap usaha kita untuk merenungkan firman Tuhan tidak sia-sia. 每一次我们努力思考上帝的话语是不是白费的， Sama seperti rasul-rasul waktu itu, 就好像当时的门徒们， yang semula tidak mengerti, 他们一开始是不 tetapi 明白的， ketika peristiwa sesuatu terjadi, 但是当一些事情发生之后， mereka baru mengerti. 他们才明白。 Pada saat saya pelayanan di sebuah gereja, 当我在一个教会里服侍的 ada 时候， seorang bapak memberikan kesaksian kepada saya. 有一个先生向我说了一个见证。 Waktu itu dia mengidap kanker sudah stadium tinggi. 当时他患了癌症，并且病情已经很严重了， Tetapi dia rajin ke gereja. 但是他很殷勤的 Dia 去教会， rajin juga ikut pelayanan. 他也很勤奋的参加服侍。 Dia juga ketika mengidap kanker tersebut, dia sakit setengah mati. 当他患上那个癌症的时候，他很痛苦。 Dia pernah mengatakan kepada saya, 他曾经对我说 Boksu, 牧师， pada saat saya sakit sedemikian rupa itulah 当我那么痛的时候， saya menyelami arti daripada Mazmur 23. 我能感受到诗篇23章的意义。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， banyak orang Kristen bisa menghafal Mazmur 23. 很多的基督徒都能够背诗篇23章， Tetapi mungkin hanya di pikiran saja. 但是可能只是在头脑里面。 Tetapi Bapak ini ketika mengidap kanker stadium tinggi, 但是当这个先生患上了很严重的癌症， ayat pasal 23 ini, Mazmur pasal 23 ini menjadi penghiburan kekuatan bagi dia. 诗篇23篇却成了他最大的安慰和力量。 Ketika peristiwa terjadi, 当一些事情发生的时 baru 候 dia，bisa merasakan dan mengerti ayat firman Tuhan ini begitu berarti. 他才能感受到、经历到这段经文多么的有意义。 Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. 就好像当时耶稣的门徒们， Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, 当耶稣从死里复活， baru mereka mengerti dan mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 他们才想起主耶稣所教导他们的。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， bukan tidak mungkin. 不是不可能， Kita harus mempercayai Yesus yang telah mati dan bangkit terlebih dahulu. 我们必须先相信那位死里复活的基督， Untuk mengerti nas-nas firman Tuhan yang selama ini Anda tidak mengerti. 才能够明白我们一向以来不能明白的一些经文。 Banyak orang Kristen tidak mengerti tentang Alkitab. 很多基督徒不了解关于圣经， Karena mereka salah mengenal Yesus Kristus. 他们认识了错误的耶稣， Mereka hanya mengenal Yesus sebagai guru yang baik. 他们只是认识耶稣是一位好的 Mereka 老 hanya 师， mengenal Yesus sebagai tabib yang agung. 他们认识耶稣是一位伟大的医治者， Mereka hanya mengenal Yesus sebagai pemberi mujizat. 他们认识耶稣是一位实行 Mereka 神 hanya 迹的人， mengenal Yesus sebagai pemberi berkat. 他们也只是认识耶稣为一个赐福者， Mereka tidak mengenal Yesus secara utuh. 他们没有完整的了解耶稣。 Yesus Kristus adalah Raja yang telah datang mati menggantikan orang berdosa. 耶稣是一位代替罪人受死而来到世上的王。 Dia masuk ke Yerusalem bukan dinobatkan sebagai dengan mahkota emas. 他进入耶路撒冷不是为了要戴上金冠冕， Dia masuk ke Yerusalem dinobatkan dengan mahkota duri. 他进入耶路撒冷是为了要戴上荆棘的冠冕。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan Yesus rela menghadapi itu semuanya demi engkau dan saya. 耶稣甘愿承受这一切，为了你和我。 Minggu Palem Raja itu datang. 棕树主日，那位君王已经来了。 Hari Jumat ini kita memperingati Jumat Agung. 这个星期五，我们将要庆祝受难节。 Raja itu disalibkan.
那位君王已经被钉死在十字架上， Dan hari Paskah, 而复活节， yaitu raja itu telah menang. 那位君王已经得胜了。 Bapak, Ibu, Saudari kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Inilah rencana Allah yang disingkapkan bagi kita. 这就是上帝向我们启示的上帝的救恩计划。 Sebagai penutup, 作为结尾， ada seorang anak kecil yang belajar menyulam dari mamanya. 有一位小孩子正在和他的母亲学刺绣。 Ketika sang ibu menyulam, 当他的母亲刺绣的时 sang 候， anak melihat dari bawah sulaman ibu. 孩子就坐在桌子底下看他的母亲刺绣。 Anak itu berkata, kenapa sulaman ibu jelek sekali? 他的孩子说：“妈妈，为什么你刺的这些就那么的难看呢？ Benang-benangnya begitu kacau. 线那么的乱。” Lalu ibu itu membawa anaknya naik ke pangkuannya. 然后他的母亲就把他的孩子放在他的脚上， Dan melihat dari atas. 从上面看， Oh, sulaman ibu sungguh indah. 他妈妈所刺的就那么的美， Ada sulaman bunga, 有花， ada sulaman kupu-kupu. 有蝴蝶， Gambar yang begitu indah. 那么美好的一个图画。 Bapak, Ibu, Saudari kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika kita hidup dalam dunia ini, 当我们活在这个世界上， ada begitu banyak masalah. 我们面临很多的问题， Ada begitu banyak penderitaan. 很多的苦难， Ada begitu banyak air mata. 很多的眼泪， Seakan-akan kita melihat ke atas. 就好像我们正在往上看， Tuhan, mengapa hidupku demikian? 问上帝：为什么我的生活是这样的 Tuhan, 呢？ mengapa engkau merencanakan kehidupanku demikian? 为什么你计划我的生命是这样的呢？ Kalau kita percaya Tuhan adalah Raja yang memimpin hidup kita. 如果我们相信上帝是那位带领我们生命的王， Percayalah Dia akan memimpin kita bagai sulaman yang indah. 相信他一定带领我们的生命，好像一个美丽的刺绣图 Di 画， dalam seluruh kehidupan kita. 在我们全部的生命当中， Bukan hanya di dalam dunia ini saja. 不只是在这个世界上， Bahkan menembus kehidupan dalam dunia ini. 甚至超越了这个世界上的生活。 Rencana kekal daripada Allah telah diberikan bagi kita. 上帝已经赐给我们他永恒的计划。 Bapak, Ibu, Saudari kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Raja, segala raja telah datang. 万王之王已经来了， Dia datang untuk engkau dan saya. 他来到世上为了你和我。 Maukah engkau mengizinkan dia sebagai raja di dalam kehidupanmu? 你要允许他成为你生命里的王吗？ Dan saya mengharapkan kita semua yang duduk di tempat ini menerima Yesus sebagai raja di dalam kehidupan kita. 我渴望我们在座的每一位弟兄姐妹接受上帝为你们生命的王， Memimpin seluruh kehidupan kita. 带领你们的生命。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福我们每个人， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau mengetahui di dalam segala kelemahan, keterbatasan, dan kebutuhan kami. Engkau telah datang bagi kami, menyelamatkan kami. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Yang melalui Yesus Kristus sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Menuntun, membimbing, memimpin di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, ajarilah kami. Ketika kami sudah mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman. Tapi kami boleh menaati firman Tuhan. Sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Sungguh-sungguh mengizinkan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati.